Salam sejahtera dan semenutur cerita di Sobat Berita. Kalau hari ini 9 Jun 2022, semalam 8 Jun 2022, sudah tentu kita melihat kepada sambutan Hari Lautan Sedunia yang mana temanya melihat kepada bagaimana tindakan ataupun langkah kolektif perlu diangkat oleh semua segenap masyarakat dunia untuk memelihara dan juga melestarikan lautan. Hari ini selang sehari iaitu 9 Jun 2022 ada satu lagi sambutan yang ada kaitannya juga berkaitan dengan maritim, iaitu melihat kepada sambutan segitiga terumbu karang ataupun Coral Triangle Day, yang mana tarikh 9 Jun ini adalah perayaan besar khasnya buat para penghuni di zon Coral Triangle ataupun segitiga terumbu karang yang merupakan pusat kepelbagaian biologi laut dunia, yang mana merangkumi kepada 6 negara di wilayah Asia Pasifik seperti di Indonesia, Papua New Guinea, Filipina, Kepulauan Solomon, Timor Leste dan juga negara kita Malaysia yang merupakan salah satu negara mega diversity di dunia. Jadi untuk waktu ini kita melihat juga, kita tahu Malaysia sebenarnya sememangnya memiliki banyak pulau yang cantik, terutamanya di bahagian pantai barat Kepulauan Borneo dan juga di bahagian pantai timur Semenanjung Malaysia, dan beberapa pulau ini menjadi destinasi percutian yang terkenal kerana memiliki pantai yang cantik dan juga peluang untuk melakukan aktiviti menyelam dan snorkel memandangkan air lautnya yang sangat jernih dan juga terumbu karang yang berwarna-warni. Jadi sesuailah dengan hari ini, hari yang disebut sebagai Hari Segitiga Terumbu Karang. Jadi untuk waktu ini sekali lagi saya nak bersama dengan Nur Fazizah Ali. Kalau semalam beliau ceritakan tentang sambutan sambutan Hari Lautan Sedunia, hari ini ceritanya mungkin sedikit berbeza saja, lari sikit saja, iaitu berkaitan dengan sambutan Hari Segitiga Terumbu Karang. Mungkin boleh ceritakan untuk waktu ini apa yang boleh kita tahu tentang sambutan Hari Segitiga Terumbu Karang ni, Fazizah? Baik, seperti dikatakan, semalam kita menyambut Hari Laut dan hari ini kita menyambut Hari Segitiga Terumbu Karang. Di mana bila kita bercakap pasal terumbu karang ini, Fauzi, bukan saja ianya dianggap paling cantik oleh para penyelam maupun mereka yang melakukan aktiviti snorkeling, malahan ia juga paling digemari oleh hidupan laut untuk dijadikan tempat pembiakan spesies berkenaan, Fauzi. Dan jika ianya tidak dijaga ataupun dipelihara, mampukah ianya bertahan dan kecantikan itu mampu adakah lagi pada selepas ini jika ianya tidak dipelihara oleh masyarakat pada hari ini, Fauzi? Dan pada hari ini, Fauzi, sempena hari sambutan terumbu karang ini, Fauzi, pelbagai langkah telah dilakukan pelbagai pihak bagi merancangkan sambutan itu. Mungkin sebelum pandemik COVID-19 menjengah, sambutan ini diadakan secara meriah dengan pelbagai program ataupun sebaliknya, dan kemungkinan ianya akan dirancangkan kembali selepas negara telah beralih kepada fasa endemik ini, Fauzi. Dan pada hari ini, Fauzi, pihak Maritim Malaysia Terengganu juga sebagai simbolik untuk menyemarakkan sambutan Hari Terumbu Karang ini, mereka turut menenggelamkan 3 buah bot untuk dijadikan sebagai tukun tiruan bagi menyemarakkan ataupun memperkayakan sumber hasil laut negara, Fauzi. Di mana seperti kita tahu, sambutan Hari Terumbu Karang ini adalah sebagai usaha atau bagi meningkatkan kesedaran tentang pentingnya pemeliharaan laut dalam kehidupan manusia. Ianya bukan saja untuk menjaga khazanah alam yang bernilai tinggi itu, malahan bagi memupuk ataupun rasa tanggungjawab masyarakat dan juga generasi akan datang bagi memelihara ekosistem yang berada di laut ini. Dan kita tidak nafikan, Fauzi, bila bercakap pasal laut ini, ia mungkin menjadi sumber pendapatan mungkin pada generasi masa hadapan yang akan bergantung pada sumber laut ini melalui baik industri perikanan maupun industri pelancongan. Ianya termasuklah mendapatkan sumber makanan bagi mereka mencari sumber rezeki. Dan seperti yang saya katakan sebelum ini, Fauzi, laut merupakan adalah sinonim dengan nelayan, dan bagi nelayan di Terengganu ini, ianya menjadi rumah kedua pada mereka selain bagi mencari sumber rezeki, dan itu adalah lubuk rezeki mereka, Fauzi. Dan sebenarnya hari ini juga, Fauzi, kita tahu Maritim Malaysia ini bukan saja tugas mereka untuk menjaga perairan negara, bukan saja untuk keselamatan negara, malahan mereka turut memainkan peranan untuk memperkayakan hasil laut negara ini dengan melabuhkan tukun-tukun tiruan. Itu adalah salah satu tanggungjawab yang mereka lakukan bagi memastikan sumber laut negara ini sentiasa ada. Kerana sebelum ini juga kita sering melaporkan di mana hasil laut negara kita ini sering dijumpa dicuri dan kekayaan itu telah dibawa oleh nelayan-nelayan asing. Dan untuk perkembangan nilai, Fauzi, kita ikuti perkongsian daripada pengarah Maritim Terengganu ini, Fauzi.
dan kita percaya hasil kajian juga daripada pihak ISMAT mendapati kawasan terumbu ataupun terumbu-terumbu tiruan ni, bot tiruan yang kita buat di kawasan Kemasik, Negeri Kelantan, sebanyak 27 buah bot kita dah tenggelamkan, dan hasil kawasan tu selepas 6 bulan penenggelaman bot kita buat di situ, hasil ikan kalau kita kumpulkan semua bernilai RM70,000 Malaysia. Bermakna program pelupusan bot sebagai tukun tiruan ni sangat-sangat berkesan untuk menjaga dan mengekalkan biodiversiti marin. Faziza, kalau kita lihat ataupun tonton visual-visual yang dikongsikan oleh Faziza dan juga juru kamera, kelihatan seperti ada satu operasi yang dijalankan bersempena dengan sambutan segitiga terumbu karang, khususnya di kawasan pantai di Tinggi Terengganu. Tapi itu adalah visual dan seperti yang dikongsikan oleh Faziza tadi adalah satu simbolik di mana untuk beberapa bot ditenggelamkan untuk dijadikan tukun-tukun tiruan. Okey, mungkin pada waktu ini mungkin boleh dikongsikan juga tadi dikatakan sudah beberapa tahun sambutan seperti ini, sambutan Hari Lautan Sedunia, hari ini sambutan segitiga terumbu karang diraikan kembali, seolah-olah kita dah kembali balik ke era pra-pandemik. Mungkin boleh dikongsikan bagaimana tahap kesedaran orang ramai untuk memastikan kawasan lautan, kawasan pantai, malah terumbu karang ini dapat dipelihara dengan sebaiknya. Kita tahu kalau sebelum pandemik kita sering dikatakan ataupun kita sering dikongsikan oleh pandangan-pandangan pakar yang mana hidupan lautan sering menerima ancaman seperti sisa buangan seperti plastik. Tapi kita tahu bila pandemik ini, selain pada plastik, face mask ataupun pelitup muka itu pun salah satu ancaman juga kepada hidupan di lautan. Mungkin boleh dikongsikan pada ketika ini kesedaran orang ramai untuk memastikan kelestarian lautan itu sendiri. Betul Fauzi. Jika sebelum ini, mungkin dalam tempoh pandemik sebelum ini Fauzi, orang kata lautan kita mungkin terpelihara kerana aktiviti pelancongan agak perlahan, di mana dengan perintah kawalan pergerakan, pelancongan pun kurang aktif pada ketika itu. Namun apabila era ini berubah, kawasan-kawasan tumpuan seperti pulau dan sebagainya kembali menjadi tumpuan, dan sudah pastilah orang ramai akan kembali ke laut untuk melakukan pelbagai aktiviti, nelayan dengan pelancongan akan kembali aktif. Dan itu sebenarnya juga turut memberi kesan bukan sahaja kepada hidupan laut, malahan terumbu karang ini sendiri Fauzi, dan di mana kesedaran itu perlu dipupuk, dan boleh dikatakan masih ada lagi tahap kesedaran itu ada Fauzi, tapi mungkin perlu dipertingkatkan lagi, kerana apa yang saya difahamkan, hampir setiap bulan Kerajaan Negeri Terengganu akan mengadakan program pembersihan pantai bagi membersihkan kawasan-kawasan pantai ini, kerana kita tahu bila tiada aktiviti seperti itu, hidupan laut ini akan terdedah dengan pelbagai ancaman, bukan sahaja nelayan asing, malahan ancaman-ancaman yang turut memberi kesan sehingga membawa kesan kepada keputusan seperti penyu antaranya Fauzi yang paling sinonim dengan Negeri Terengganu, dan kita sering, seperti yang saya katakan, sering kita laporkan ada saja penyu ini akan mati akibat setelah plastik dan sebagainya. Dan oleh sebab itu Fauzi, sambutan pada hari ini sangat bertepatan sebenarnya untuk kembali memberi kesedaran kepada orang ramai. Mungkin ada di antara mereka sudah lupa macam mana untuk meraikannya, kerana mereka terlalu gairah untuk melakukan pelbagai aktiviti. Ketika menyelam mungkin mereka lupa bagaimana untuk mereka menjaga kerana kelekaan mereka menikmati suasana di dasar laut itu sendiri. Dan saya positif Fauzi, jika Fauzi juga seorang sering bertandang ke Negeri Terengganu ataupun ke pulau, akan menikmati suasana yang berada di dasar laut itu Fauzi. Dan pastinya kesedaran ini perlu dipertingkatkan bagi memastikan sumber hasil laut kita ini terus terjaga dan tidak musnah Fauzi. Alang-alang pada waktu ini mungkin saya nak tanyakan sekali lah soalan. Kita tahu sekarang ni waktu cuti sekolah kan, bila ada sambutan Hari Lautan Sedunia, sambutan Hari Segitiga Terumbu Karang ini, mungkin bagaimana respon daripada orang ramai, maklum balas dan juga bagaimana mereka menyambut sekali hari-hari. Sebab kalau kita lihat kepada Hari Lautan Sedunia, Hari Segitiga Terumbu Karang hanya diraikan pada peringkat agensi kerajaan semata-mata. Tetapi mungkin pada waktu ini daripada pemerhatian Faziza
Faizal sekali, sebagai rakyat Terengganu sendiri, mungkin boleh dikongsikan bagaimana respon rakyat apabila kita bercerita tentang sambutan Hari Kesedaran seperti ini, iaitu melihat pada kelestarian lautan ini, respon orang ramai untuk terlibat sama dengan aktiviti-aktiviti yang diadakan, khususnya melihat kepada dua sambutan ini. Betul Fauzi. Kalau bercakap pasal Terengganu ni memang tidak lari daripada pulau ataupun pantai, kerana kita memang kaya dengan pulau dan juga pantai Fauzi. Dan sebenarnya untuk sambutan itu bukan sahaja di kalangan daripada kerajaan negeri ataupun agensi-agensi berkaitan, malahan mereka melibatkan penduduk tempatan, apatah lagi dengan komuniti nelayan yang paling dekat dengan laut, di mana mereka sering melibatkan golongan-golongan masyarakat setempat ini bagi bukan saja memberi kesedaran, tapi bagi sama-sama memupuk rasa tanggungjawab untuk memelihara alam, ekosistem alam ini Fauzi. Dan perkara yang sama juga turut dipanjangkan kepada pelancong-pelancong yang bertandang ke negeri Terengganu untuk sama-sama menjaga ekosistem yang ada ini sewaktu melakukan aktiviti selamat maupun snorkeling di pulau-pulau, kerana mereka tahu mungkin kalau daripada satu pihak saja tidak akan membuahkan hasil yang panjang ataupun yang menarik Fauzi. Tapi dengan adanya inisiatif-inisiatif bukan sahaja daripada pihak kerajaan, tetapi mereka turut memainkan peranan sendiri bagi sama-sama memberi kesedaran kepada orang ramai, termasuklah pelancong-pelancong yang bertandang ke negeri Terengganu ini Fauzi. 1 minit yang terakhir ni, mungkin boleh dikongsikan tentang jalan-jalan dan juga cerita pelancongan khususnya di negeri Terengganu sepanjang minggu cuti sekolah ini. Okey Fauzi, jika sebelum ini saya ada bawakan pada bulan puasa pelancongan di Terengganu ini, orang kata sambutannya agak kurang sikit kerana mungkin seperti itu orang memfokuskan untuk menyambut musim perayaan dan sebagainya. Namun pada cuti persekolahan ini, apa yang saya boleh katakan, baik hostel di darat ataupun di pulau semuanya sudah penuh untuk ditempah, dan apa yang saya fahamkan sehingga hujung musim cuti sekolah ini ianya telah ditempah, dan itu memberi satu petanda positif di mana aktiviti pelancongan di negeri Terengganu ini kembali membangun, dan itu pastinya melegakan para pengusaha yang sebelum ini mereka sering mengeluh di mana pendapatan terjejas akibat pandemik COVID-19 dan sebagainya Fauzi. Dan saya sendiri Fauzi pernah merancang untuk ke pulau dan tempoh terdekat Fauzi, bagaimanapun tiada penginapan ataupun yang mampu mereka sediakan untuk kami sendiri melakukan tinjauan ataupun mencari suasana yang lagi dekat sempena hari laut dan juga hari terumbu karang ini Fauzi, bagi mendapatkan gambaran sebenar di kawasan-kawasan di pulau-pulau di negeri Terengganu ini Fauzi. Begitulah situasi semasa dan juga perkembangan sektor pelancongan. Seperti yang Nur Faizal katakan tadi, nak tempah hotel ataupun penginapan untuk buat liputan 2 hari ini pun sukar untuk beliau dan juga jurukamera untuk mendapatkan penginapan sementara lah untuk membuat liputan Hari Lautan, iaitu Hari Lautan Sedunia pada semalam, iaitu 8 Jun, dan juga hari ini sambutan Hari Segitiga Terumbu Karang. Dan pada akhir tadi juga dikongsikan sedikitlah tentang perkembangan semasa sektor pelancongan di negeri Terengganu. Baik, cerita berehat seketika, kembali lagi selepas ini.